Jadi untuk yang baru tu, jika anda belum lagi bermula dengan nutrisi, nanti boleh minta meal plan daripada coach yang menjemput anda. Kalau boleh pada pada skrip tu anda tulis siapa yang jemput anda, coach mana yang jemput anda, nama anda dan coach yang menjemput, kan, jadi mudah untuk kita berkenalan lebih lanjutnya, insya-Allah. Next is berkenalan dengan saya. Nama saya Dr. Zakia. Saya berasal daripada Terengganu. Sekarang saya menetap di Kuantan. Saya alhamdulillah telah 4 tahun lah bersama dengan nutrisi. Dan saya dapat, pertamanya saya telah dijemput ke kelab sihat offline di Kuantan ni, dan daripada situ saya belajar ubah tabiat makan dan saya berjaya turun 12 kilogram, alhamdulillah, dan saya rasa lebih sihat, lebih cergas. Dulu saya ada masalah sakit kepala, alhamdulillah masalah sakit kepala saya telah berkurangan. Okey, dan sebelum ni background saya ialah seorang pegawai pergigian di Perkhidmatan Awam selama 20 tahun. Saya telah pilih untuk bersara awal. Dan mula terlibatlah dengan nutrisi, misi nutrisi ni selepas saya bersara lah. Masa tu berat badan naik, dijemput ke kelab sihat. Daripada situ saya nampak banyak lagi ilmu tentang kesihatan. Walaupun saya dulu pegawai pergigian, banyak lagi tentang ilmu pemakanan kesihatan, pemakanan sihat yang saya tak tahu, kan. Jadi dengan sebab saya hadir ke kelab sihat offline, pada masa tu tak ada lagi kelab offline, online masa tu. Masa tu ada kelab yang fizikal lah. Daripada situ coach sharing tentang ilmu pemakanan sihat, saya amalkan dan saya berjaya turun 12 kilogram lah, ya. Dan apabila saya dapat hasil yang baik, saya mula berkongsi lah dengan jiran-jiran kat rumah saya. Saya buka kelab kelab sihat tu dekat rumah saya pada tahun 2020 Mac, tapi lepas tu seminggu dua lepas tu dah PKP, tutup kelab. Alhamdulillah kita ada pula kelab online, dan baru ni lah Januari 2022 baru ni kita mula semula dengan kelab secara fizikal bersama coach saya dan beberapa orang coach lain bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya rasa gembira lah, saya happy, bersyukur bertemu dengan misi nutrisi ni. Dengan sebab tu saya dapat perbaiki diri saya lah, lebih baik daripada dulu lah, kan, dari segi perhubungan, dari segi insya-Allah dari segi kerohanian, kan. Banyak benda sebenarnya kita dapat belajar, bukan setakat kita dapat kesihatan yang baik, tapi kita dapat juga banyak lagi ilmu-ilmu lain lah. Ni gambar saya bersama keluarga, mana satu lagi bersama misi nutrisi ni kita ada kebebasan masa lah, alhamdulillah kebebasan masa, dan dapat peluang untuk belajar sehingga ke luar negara. Contoh ni saya bersama dengan rakan-rakan coach belajar di Hong Kong tahun 2019 sebelum PKP dulu, jadi alhamdulillah. Jadi pagi ni kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan lemak visceral. Okey, lemak visceral. Jadi siapa kat sini dah pernah dengar berkenaan dengan topik lemak visceral ni, type 1. Dalam type 1 lah. Pernah dengar tak lagi sebelum ni? Apa benda lemak visceral ni? Oh, ini tak pernah dengar? Pernah dengar? Okey, bagus. Tapi saya dulu kan memang tak pernah tahu sangatlah pasal lemak visceral. Saya tahu lemak je lah. Thank you Ju. Pernah dengar kat kelab, sama lah macam saya. Pernah dengar kat kelab dulu. Cikgu Siti. Oh, CG ni Cikgu Siti. Okey. Nak panggil apa ni? GG ni? Nak sebut apa? Susah sikit rasanya. Panggil G ke? Panggil G, G sebab ada. Okey, thank you. Jadi alhamdulillah saya dulu memang tak tahu sangatlah pasal visceral fat ni apa, kan. Yang saya tahu fat je lah, badan nampak gemuk tu banyak lemak lah, kan. Tapi tak tahu kita ada lemak luaran
dan lemak dalaman. Thank you Cikgu Siti. Okey. Jadi lemak ni kita terbagi pada dua lah. Satu lemak yang bawah kulit tu, dan satu lagi lemak visceral yang di dalam organ-organ dalam perut kita lah. Yang lemak bawah kulit tu kita nampak lah, badan bila nampak orang tu badan dia gemuk kan, tu kebanyakannya lemak bawah kulit lah. Macam kita kalau kita selalu siang ayam kita akan nampak bawah kulit ayam tu banyak lemak kan. Jadi macam itulah juga bawah kulit kita ni banyak lemak. Lagi gemuk orang tu lagi banyak lemak di bawah kulit dia kan. Dan satu lagi kita ada lemak visceral, iaitu lemak yang berada di dalam abdomen kita, di dalam perut kita, yang menyelimuti kita punya organ-organ dalaman kita, menyelimuti jantung kita. Dia berada di bawah lapisan inilah, di bawah lapisan kan kalau kita buka perut kita, bedah, ni hamba orang yang dah meninggal dunia, di bedah perutnya kan, lepas tu nampaklah banyak lemak-lemak yang menyelimuti usus dia kan, jantung dan sebagainya kan. Ni lemak yang yang usus yang tak ada lemaknya, yang ni banyak visceral fat kan. Okey, di gambar ni lebih jelas lah, kita nampak kat mana duduknya visceral fat tu. Yang sebab kita punya perut kita ni dia ada otot lah, otot abdomen dia panggil, otot perut ni. Di depan otot tu, di bawah kulit, yang tu adalah lemak bawah kulit lah. Dan di belakang, di bahagian dalam tu adalah lemak visceral yang menyeliputi kita punya organ-organ, menyeliputi jantung kita kan. Okey. Okey, kenapa pentingnya kita tahu pasal visceral fat ni? Sebab kalau lemak bawah kulit tu, dia punya keburukan dia, kita punya bentuk badan saja nampak nampak gemuk kan. Maknanya dia tak adalah bahaya sangat, mungkin sebab dia tak adalah bahaya terlalu bahayalah. Cumanya kita mungkin rasa badan lebih berat. Yang visceral fat ni untuk orang, walaupun orang tu kurus tapi kalau dia ada visceral fat yang tinggi, dia sangat bahaya sebab dia juga dikenali sebagai pembunuh senyap. Maksudnya dan dia diam je, dia boleh membunuh. Sebab tu hari ni kita nampak ramai orang yang walaupun badan dia nampak fit, nampak kurus, tapi tiba-tiba je meninggal dunia dalam tidur contohnya, meninggal dunia ketika bersukan kan. Jadi itulah bahayanya visceral fat ni kan. Visceral fat ni dia meningkatkan risiko pelbagai penyakit kronik lah. Penyakit kronik seperti penyakit jantung, stroke, darah tinggi, high kolesterol, diabetes, kanser dan sebagainya lah. Kan. Sebab bila visceral fat kita tinggi, dia mengeluarkan satu bahan kimia lah yang disebut sebagai cytokines. Cytokines ni dia menyebabkan radang kepada organ dalam badan kita, menyebabkan radang pada saluran darah kita kan. Jadi bila saluran darah kita, organ-organ kita radang, yang inilah yang mengakibatkan kerosakan pada organ kan, kerosakan pada saluran darah kita, menyebabkan darah kita menjadi semakin sempit, saluran darah kita kan jadi semakin sempit, menyebabkan senang dapat darah tinggi kan. Dan apabila radang ni berterusan juga dia efek kita punya hormon, dia mempengaruhi hormon insulin, menyebabkan dipanggil insulin resistant. Bila insulin resistant ni, gula dalam darah kita tu selalu tinggi. Gula darah kita selalu tinggi, menyebabkan mudah dapat kencing manis kan. Jadi itulah bahayanya visceral fat ni kan. Okay, sebab tu kita perlu tahu berapa kita punya visceral fat supaya kita dapat turunkan bacaan dia supaya kita lebih sihat insya-Allah dan mengurangkan risiko kita mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini kan, insya-Allah. Setakat ni boleh faham ke apa yang saya share? Sebab tu poin yang pada saya sangat penting pada dalam lecture ni. Kalau tak dapat yang lain, dapat tu pun dah cukup dah. Kan? Siapa faham tajuk nombor 2?
Okay, thank you Ju. Makna visceral fat ni dia menyebabkan hormon, dia menyebabkan radang kepada pada organ, pada saluran darah kita, dan radang inilah yang menyebabkan kerosakan pada organ, pada saluran darah, dan seterusnya menyebabkan penyakit-penyakit lah, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya kan. Okay, thank you Aini, thank you Zuraida. Okay. Okay. Okey, tanda-tanda lain mungkin kita tak nampak untuk terutamanya untuk orang yang kurus kan, dia tak nampak dia punya banyak lemak visceral tu, tak nampak kan, perut pun mungkin tak buncit kan. Tapi tanda-tanda yang kita boleh tahu contohnya bila cepat mengah kan, badan ni kurus je tapi cepat mengah. Naik bukit cepat mengah, lepas tu cepat letih, lepas tu tidur pun berdengkur kan. Habis cepat mengah tu mungkin sebab kita punya jantung tu dah diseliputi oleh lemak visceral yang tebal, jadi dia susah nak mengepam. Sebab tu bila badan kita perlukan oksigen yang lebih, jadi dia perlu mengepam dengan lebih cepat. Jadi tak dapat nak pam dengan cepat tu sebab penuh dengan lemak-lemak visceral yang meliputi, jadi berat, jadi susah nak mengepam, jadi kita rasa cepat mengah ya. Okey, macam mana nak tahu berapa banyak kita punya visceral fat ni? Kan, visceral fat ni kita susah nak tahu secara tepat lah. Kecuali apabila kita nimbang pada mesin special yang namanya seperti Tanita kan, Tanita ataupun hospital, kat hospital mungkin adalah mesin scan yang khas lah untuk membaca kita punya visceral fat kita kan. Siapa kat sini dah baca, dah timbang dia punya visceral fat dia, dan berapa bacaan berapa bacaan yang you all dapat dulu? Kan, kalau saya dulu awal-awal dulu masa badan saya, sebelum saya bertemu nutrisi, saya punya visceral fat 8 lepas tu turun ke 5, lepas tu bila dah berumur ni makan kadang cheat day, sekarang ni 6. Saya sedang berusaha untuk menurunkan balik kepada 5 insya-Allah kan. Jadi tolong share lah berapa punya bacaan. Thank you, so that kita aware lah berapa bacaan lemak kita, dan kita ada usaha lah untuk menurunkannya. Kalau kita tak tahu berapa level kita sekarang, macam mana kita nak turunkan kan? Jadi kita tak ada baseline punya level tu. Kan? Ju, berapa Ju punya visceral fat dulu dan sekarang? Boleh share? Dulu tak silap je 7. Sekarang 5. Okey, alhamdulillah. Okey, very good. Kalau 5 ke bawah tu, masya-Allah sihatlah, sangat sihat insya-Allah kan. Jadi siapa yang belum pernah timbang, dia galakkanlah berjumpa dengan coach masing-masing untuk timbang ya. Kan, untuk timbang. Ni kalau pada mesin Tanita tu kita ada ikon macam ni yang untuk lemak visceral tu macam ni lah rupanya. Lemak visceral ni. Dan bacaannya 1 hingga 5 tu sangat sihat, 6 hingga 12 tu okey ke kurang sihat, 13 hingga 59 melebihat dan berisiko tinggi. Jadi Ana Rizwan 5. Okey, tahniah Ana kan. Jadi pastikan tak lebih pada 13 ke atas 13 ke atas. Jadi sebab ini memang ada risiko yang tinggi lah untuk dapat pelbagai penyakit yang kita dah sebut tadi kan. Okey. Okey, kalau kita tak ada susah nak dapat akses kepada mesin Tanita tu, kita boleh juga dapat anggaran lah melalui ukur lilit pinggang. Kita ukur pinggang kita untuk wanita jika lebih 35 inci, itu tinggi. Itu banyak lemak visceral kalau lebih pinggang kita 35 inci. Dan untuk lelaki lebih 40 inci, maka itu maksudnya visceral fat kita tinggi. Okey, jadi boleh cek kat sini lah. Kalau tak ada, susah nak dapat mesin Tanita tu, boleh timbang dengan pita melalui ukur lilit pinggang kita insya-Allah.
Jadi satu lagi yang mungkin ramai yang salah faham ialah bila dia rasa dia kurus, dia sihat. Sedangkan tak semestinya kurus tu sihat kan. Sebab lemak visceral ni dia duduk kat dalam, kita tak nampak je. Walaupun perut kita tak buncit, tapi dia berada di bahagian dalam. Di bahagian dalam tadi kan kita tengok kan, bahagian dalam kita punya otot perut kita tu. Jadi memang tak nampak kan. Jadi memang saya dah pernah jumpa lah orang yang nampak fit tapi dia punya visceral fat dia belas-belas. Saudara saya sendiri lah tu, bila kita timbang tengok badan dia fat, badan dia fit, suka exercise tapi visceral fat masya-Allah belas-belas, tinggi lah, maknanya kurang sihat kan. Walaupun dia exercise kan, jadi itulah untuk kita sedar exercise saja tanpa kita jaga makan, masih lagi kita mempunyai risiko. Antaranya ialah tabiat makan yang kurang sihat lah. Terutamanya makan berlebihan. Bila kita makan berlebihan, memang kalori yang berlebihan tu akan ditukar kepada lemak kan. Dan banyak-banyak lemak tu ada yang jadi lemak visceral, ada yang jadi lemak bawah kulit kan. Biasanya dalam 10% daripada fat tu akan jadi visceral fat, 90% akan jadi lemak bawah kulit kan. Jadi bila kita banyak makan makanan yang berminyak, kita ni suka yang manis-manis. Air nak manis, kuih nak manis, hatta kari pun nak manis juga. Jadi inilah juga faktor-faktor dia yang menyebabkan kita mudah dapat visceral fat yang tinggi kan. Satu lagi, ni gaya hidup yang kurang aktif. Kita sekarang kan banyak duduk, kan, banyak duduk lah. Kebanyakan pekerjaan banyak duduk. Kurang bergerak kan. Jadi bila kurang aktif, kurang kita bakar, kita punya kalori kita, banyak kalori disimpan, ditukar kepada lemak, maka banyaklah kita punya lemak visceral kita. Stres juga menyebabkan banyak visceral fat yang tinggi. Sebab stres ni dia akan mengeluarkan hormon kortisol kan. Kortisol ni, stres ni menyebabkan kita darah kita selalu tinggi, meninggikan darah tinggi kita dan menyebabkan gula dalam darah. Visceral fat ni kalau dibandingkan dengan lemak bawah kulit, dia lebih sukarlah dihilangkan, lebih sukar dihilangkan sebab dia melekat kuat kat dalam. Biasanya kalau kita jogging, kita jaga makan, biasanya yang turun dulu adalah lemak visceral kita. Kita akan turun berat, fat kita akan turun, tapi biasanya itu lemak bawah kulit dulu yang akan turun. Kan biasanya kalau kita dah turun 5-10 kilo baru kita punya visceral fat tu turun 1-2 kan, macam tu. Kan jadi memanglah untuk menurunkan lemak visceral ni dia ambil masa yang lebih lama lah berbanding kita nak turunkan lemak bawah kulit kita. Jadi kita nak turunkan lemak bawah kulit ni kita kena jaga pemakanan lah. Jaga pemakanan dulu sebab jaga makan ni 80% senaman tu 20% saja memberi kesan kepada kesihatan kita kan. Jadi
visceral fat. Jadi kita nak kurangkan stres tu, dan kita, salah satu caranya dengan kita exercise kan, insyaAllah kita punya hormon happy tu akan keluar dan kita akan kurang stres. InsyaAllah baiklah untuk kesihatan kita secara keseluruhannya, insyaAllah. Dan tidak merokok lah kita, dan kita uruskanlah stres kita dengan amalan kerohanian, banyakkan berzikir, berdoa. Of course masalah sentiasa ada, tapi how kita handle masalah tu yang memberi kesan kepada diri kita kan. Jadi banyakkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Taala, sebab Allah Taala yang Maha berkuasa kan. Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan kita. Apabila kita kembali pada Allah, mohon pertolongan pada Allah, insyaAllah dia akan mudahkan segala urusan kita, buang stres-stres kita kan. InsyaAllah kita akan lebih happy. Suka yang positif, yang tidak merokok kan, dan insyaAllah urusan kita mudahlah, lebih mudah untuk kita berhenti merokok. Okay, ni kita ada omega 3. Omega 3, okay, sebelum tu okay. Ni omega 3 sumber Herbalife ni dia bagus sebagai lemak baik, lemak baik yang bantu untuk menurunkan lemak jahat kita. Sebab lemak baik ni dia akan kalau nak dia macam polis lah, kalau nak senang faham kan. Dalam badan kita ni ada polis, ada orang jahat tau. Jadi lemak jahat tu orang jahat lah. Lemak baik tu macam polis. Jadi bila polis ni dia akan tangkap orang jahat, masuk dalam jail kan. Jadi masyarakat kita akan lebih aman lah, lebih baik, lebih sihat kan. Macam tu jugalah kita punya untuk kita mudah dapatkan lemak omega 3 ni kan. Jadi bila kita sebab kita perlu ambil lemak baik ni dalam diet kita sebanyak 30%. 30% daripada kalori kita perlu datang daripada lemak baik. Banyak tu sebenarnya. Kan, jadi tapi hari ini kita banyak ambil lemak jahat kan, terbalik kan. Jadi sebab tu kita perlu usahakan untuk dapatkan lemak baik dalam diet kita, sebab dia memang diperlukan oleh badan kita kan. Lemak baik ni sangat diperlukan oleh tubuh kita, diperlukan oleh oleh otak kita, untuk jantung, untuk mengeluarkan lemak-lemak jahat yang bertenggek pada saluran darah kita, dan untuk mengurangkan masalah jantung, dan untuk meningkatkan kesihatan jantung, dan untuk mengurangkan visceral fat tadi yang kita belajar tu kan. Jadi insyaAllah dengan usaha kita menambahkan lemak boleh faham ke? Siapa boleh faham cakap 5. Nombor 3 lah. Nombor 3 siapa dah faham apa visceral fat, macam mana kita boleh dapat visceral fat yang tinggi, macam mana kita nak turunkan visceral fat. Siapa dah macam dah clear sikit? Thank you Ji, Aini, Ana. Okay.
Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya. Ada tak sesi testimoni, nak bagi testimoni seorang? Boleh, no problem. Okey, boleh. Okey, doktor tanya dia jawab, okey? Okey. Okey. Nah, saya duduk sini. Okey, sebelum tu saya nak raikan yang tetamu yang baru masuk ni. Rafia, Mak Zain, Azmaniza, Kak Mi, Syara, Azlina, Azura, kemudian okey. Kejap mana gambar ni? Kejap. Okey, dah nampak dah. Saya add spotlight okey, now semua orang boleh tengok. Pak Syekh. Okey, Assalamualaikum Pak Syekh. Kelab Sihat di Cenggal Lempung di Balok. Okey. Jadi Pak Syekh boleh cerita sikit berapa background Pak Syekh lah, umur kan. Berapa lama dah kenal dengan nutrisi? Okey. Umur saya doktor dah baru nak masuk 66. Okay. Apa penghulu sebelum tu pekerjaan Pak Syekh apa kan, supaya kita punya tetamu dapat kenal. Dulu masa muda dulu doktor, saya ni tentera. Awal tentera jugalah, major dulu masa muda. Tapi buat masa sekarang ni saya ni sebagai ketua kampung lah. Okey, ketua kampung. Okey. Masya-Allah. Okey, macam mana boleh terjebak dengan nutrisi ni? Saya terjebak dengan di sini. Pada mulanya saya banyak macam kita rasmi untuk apa? Untuk program-program wanita apa itu ni. Jadi saya tertarik, saya tengok yang gemuk-gemuk tu, saya tengok dah kurus-kurus semua. Jadi saya tanya dia orang. Pada mulanya, engkau orang jogging ke? Dia kata tidak, Ustaz, kita minum air. Jadi saya pun ikut minum air pada mulanya. Jadi alhamdulillah lah ya. Jadi selepas saya minum air tu, mana saya tinggal lah pihak pemakanan tu, saya ikut peraturan dia tu, walaupun kita tidaklah kata 100% tumpu, tapi sekurang-kurang kita boleh pantau lah apa yang dinasihat oleh cikgu guru kita ni. Jadi saya ikut lah doktor. Jadi Pak Syekh, cuba cerita tabiat dulu, sarapan apa Pak Syekh? Jadi saya cerita sejarah saya lah. Sejarah saya dulu, saya berat badan sebelum datang ni 105 kilo. Tapi dah, saya tengok walaupun kita sekali-sekali minum dah, hari ni saya timbang dah 84 kilo lah. Ya. Pada minggu sudah tu doktor, 87. Selepas PKP tu 87, sekarang dah dalam 6 hari ni dah turun 84 kilo lah ya. Yang keduanya, saya tinggal pihak pemakanan sebagai contoh lah. Dulu saya makan roti canai satu hari, 1 bulan 180 biji. Masya-Allah. Sebulan 180 biji. Okey. Dalam masa 2 tahun ni kadang-kadang saya makan 5 bulan sebiji lah. Kita ni orang politik bersaing-saing kan. Jadi ambil hati. Jadi saya boleh tinggal lah. Sebagai contoh, kalau kita kahwin, saya pergi makan tu daging, saya makan mangkuk lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah dari sebulan kadang-kadang kita makan 100 gram tak sampai. Jadi itulah. Jadi terbiak pemakanan saya boleh. Ibaratkan kata orang doktor, kalau bahasa Melayu putus sudah kasih sayang lah dengan roti canai ni. Masya-Allah. Saya nak tanggung sebenarnya. Jadi bila saya datang di sini, bila nasihat daripada kita punya guru, cikgu-cikgu ni, jadi mana saya ubah boleh kata 96% lah terbiak makanan. Jadi alhamdulillah dah je. Jadi
Saya pun dulu malam saya nak baca malam pakai kacamata, sekarang tak perlu pakai kacamata lah. Oh, masya-Allah. Jadi baju-baju yang kita tinggal 10 tahun dulu saya boleh pakai lah sekarang. Masya-Allah. Testimoni terbaru semalam memandu. Jadi semalam saya bawa kereta tu, biasa saya pergi Langkawi saya bawa seorang. Jadi semalam saya lama saya tak pergi KL walaupun hujan, kita balik malam, mana saya seorang lah bawa, tak payah tukar. Jadi pergi balik. Jadi saya tengok alhamdulillah ya, mana kita punya ketahanan tu makin sehari makin bertambah baik lah. Jadi dengan usia kita 66 tu saya sayang sebab saya diri sendiri. Okey. Pergi Langkawi tu daripada Kuantan ke drive seorang? Dari Kuantan saya tak tukar driver, pergi balik. Masya-Allah, pergi balik. Masya-Allah, luar biasa Pak Syekh. Masya-Allah. Syukur alhamdulillah diberi kesihatan yang baik, diberi kesedaran kan. Jadi apa nasihat Pak Syekh pada orang Okey. Bising sekali lagi. Okey. Saya ni je kot apa yang Pak Syekh nak nasihatlah kepada rakan-rakan kelab kat sini kan. Untuk jadi panduan. Sebab Pak Syekh dapat hasil yang sangat luar biasa lah kan. Jadi untuk nasihat kepada semua sekali yang penggemar nutrisi ni, nasihat saya kita cubalah untuk menjaga diri sendirilah. Apabila kita sakit ni doktor, tidak ada orang dapat menolong kita. Jadi sebelum kita sakit, sebelum penyakit tu jemput kita kena jagalah kesihatan kita sebab kita lupakanlah kita dah 50 tahun dah makan sedap. Jadi hari ni kita kena kawallah diri kita dan kalau kita sakit sama ada suami isteri, kalau sakit tempat kita dia akan hantar hospital lah. Tidak ada orang jaga kita kalau kita sakit berpanjangan. Jadi duit boleh cari, kesihatan susah orang nak dapatkan doktor. Itulah nasihat saya. Sebab apa yang berlaku dari saya tengok daripada pakai kacamata sekarang tak pakai kacamata. Daripada lilitan pinggang saya 44 sekarang kita dah boleh pakai dalam 36 lilitan pinggang. Jadi yang kedua pula sakit-sakit yang tak ada dulu saya ada kecil manis, darah tinggi, jantung lah, berbagai-bagai. Dan juga darah tinggi saya dulu saya makan 50 mg. Sekarang daripada 13 biji sehari saya makan ubat, sekarang saya tinggal satu saja, iaitu darah tinggi yang 5 mg saja doktor. Jadi perubahan amatlah terlalu sangat. Jadi saya sayang diri saya, jadi saya akan teruskanlah sehingga saya dijemput datang sini ataupun nasihat saya kalau kita sakit tidak ada orang nak tolong kita. Itu saja nasihat kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Syekh atas sharing yang sangat menginspirasikan lah dengan usaha Pak Syekh kan untuk ikut nasihat coach kan, dan alhamdulillah berkat ikut tu kan, berkat belajar, berkat amal kan, Allah Taala bagi kesihatan yang lebih baik, masya-Allah kan. Lagi satu, saya lupa doktor, lagi satu. Saya dulu saya sempuh nak jalan, tapi hari ini saya boleh jogging 10 km dalam masa sejam setengah. Masya Allah, 10 kilo. Amat-amat cara bagi diri saya. Masya Allah. 10 km tu untuk orang yang berusia 66 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah kan, luar biasa lah. Kan, tahniah Pak Syekh. Alhamdulillah, syukur kan. Jadi sebagai kesyukuran tu kan, memang Pak Syekh pun dah ada ajak kawan-kawan kan untuk sama-sama ubah hidup kan, ubah tabiat kan. Jadi tahniah kepada Pak Syekh, teruskan ya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Jadi itu nasihat sekali lagi. Sayanglah diri anda. Okey. Change your breakfast, change your life. Cakap gitu. Change your breakfast, change your life. Tukar sarapan, tukar hidup anda. Kesihatan. Dia kata tukarlah sarapan, tukarlah gaya hidup anda. Masya Allah. InsyaAllah. Nasihat saya, umur 66 kalau boleh kita teruskanlah. Bukan senang. Kalau saya jogging doktor, kalau saya jumpa kawan-kawan yang jogging yang berjalan kaki, saya tanya tidak ada lagi orang yang lebih pada umur saya. Oh, luar biasa. Saya lagi semangat doktor. Saya lagi semangat nak teruskan jaga kesihatan saya.
Jadi itu saja. Ya, jadi saya kata setakat itu kita akan jumpalah minggu-minggu akan datang. Ya, insya-Allah ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Pak sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih. Okey, moga Pak terus sihat ya. Terus istiqomah dan terus sihat sehingga akhir hayat insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, thank you Coach Lin. Okey, so kita ada 10 minit lagi. Terima kasih. Ada ke orang lain yang nak sharing lagi? Ada masa 10 minit. Tapi memang luar biasalah sharing daripada Pak Syekh tu kan. Sebab melihat kawan-kawan yang turun berat badan dapat inspirasi nak bertanya dan ikut belajar, ikut ubah tabiat hidup, dapat hasil yang luar biasa. Dan sekarang ni kan Pak Syekh turut menjemput rakan-rakan dia datang kelab ya untuk baiki kesihatan. Okey. Nampak Cikgu Siti kat situ, Cikgu Siti. Assalamualaikum Cikgu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cikgu join sekali dengan kami kat sini kan. Allah bagi support lagi. Terima kasih kepada Coach Aida yang jemput saya dan tim bersama-sama dalam kelab kecoh yang Masya-Allah. Kecoh yang sangat hebat kan. Dan terima kasih juga atas perkongsian Dr. Zack pagi ni atas tajuk lemak visceral. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Banyak kita belajar pada pagi ni. Dan betul lah saya nak sebut tentang tofi tadi, ada Dr. Zack sebut tentang tofi kan. Ramai yang dia rasa okey. Dia rasa okey sebab dia kurus. Jadi kalau kita tengok ni kurus ni dia tidak ada lemak bawah kulit, dia direct pergi ke lemak dalam organ. Jadi lebihlah dia kepada silent killer kan. Jadi insya-Allah saya pun dalam usaha untuk kembali on track yang mana kita faham sangat-sangat bukanlah ubat kurus Herbalife ni. Nutrisi yang kita makan ni bukanlah ubat kurus, tapi dengan pemakanan yang betul insya-Allah kita akan loss berat badan, kita akan loss lemak visceral dan simple hanya ubah 2 kali sehari kan. 2 kali sehari dan dapat 2 kali saiz yang lebih baik. Wow sangat kan. Wow, sangat. Mungkin Cikgu boleh share sikit background Cikgu sebab mungkin tak ramai yang kenal. Coach-coach mungkin kenal lah tapi kan rakan kelab yang lain tu kan. Okey, silakan Cikgu. Okey, Alhamdulillah saya Cikgu Siti, nama saya Siti Fatimah Zainal, umur saya 51 tahun, Alhamdulillah 11 Julai baru ni. Dan saya baru saja option daripada perkhidmatan awam setelah 28 tahun servis, saya pencen awal. Dan kini saya menumpahkan rasa cinta kepada nutrisi ni kan. Jadi Alhamdulillah saya dah 5 tahun bersama dengan Herbalife dan saya juga aktif dan telah pun dapat banyak macam 30-an, Masya-Allah. The power of nutrition don't miss any inner or outer nutrition insya-Allah. Ini luar biasa awak juga kan. Jadi Alhamdulillah dengan nutrisi saya turun berat 25 kg. Saya dapat balik saya punya kegembiraan hilang saya punya migraine. Dulu saya migraine kuat. Kalau dalam 1 minggu saya confirm 3 kali migraine tu adalah wajib. Datang dengan sunat-sunat tu hari-hari saya dapat kan. Jadi migraine ni memang sangat-sangat, siapa pernah kena migraine ni dia faham macam mana keadaan sakit sebelah kepala kan, mata macam kena tarik, nak tersembuh keluar dia punya kesakitan, hanya boleh ambil ubat tahan sakit. Dan ubat tahan sakit saya ambil ubat yang paling kuat sebab ubat yang biasa-biasa tu dah jadi imun saja. Jadi kita tahu ubat ni dengan tubuh kita lama kelamaan dia akan imun. Kita tambah macam tadi kan, tuan kita tadi dia dulu ambil ubat darah tinggi, bertambah kan. Tapi dengan nutrisi insya-Allah dengan izin Allah ini disclaimer, bukan kita mengatakan ubat kita tu adalah satu yang menyembuh, satu yang tak. Tapi dengan ambil nutrisi, sel-sel dalam tubuh kita semakin baik dan Alhamdulillah saya punya migraine, Alhamdulillah dah macam
tak lalu dah dekat saya, dah tak singgah, dah tak lalu dah, mungkin dia dah pergi kat orang lain. Ya. Jadi alhamdulillah saya juga masa tu ada pengalaman sakit lutut yang sangat-sangat teruk, yang mana saya pergi injek gel lutut, ya. Saya solat pun kena atas kerusi, saya tak boleh berjalan dengan keadaan biasa. Saya kena pakai knee guard, ya. Ya betul ini. Orang yang sakit saja tahu macam mana saya nak pakai knee guard tu untuk saya just nak jalan. Bukan saya nak pergi buat aktiviti kan. Saya orang atlet, saya suka sport kan. Tapi bila keadaan macam tu, I feel so sad. Rasa sangat-sangat macam tak berguna kan. Rasa macam sedih, kecewa. Banyak emosi yang negatif dah datang. Tapi alhamdulillah dengan nutrisi, alhamdulillah dengan kawan-kawan yang positif, alhamdulillah dengan kawan-kawan yang hebat-hebat kan. Dengan coach-coach yang sangat luar biasa, sentiasa bagi inspirasi, semangat kan, tanpa jemu, tak henti-henti support. Alhamdulillah saya dah bebas daripada nigat kan. Saya boleh buat aktiviti semula, saya boleh enjoy main badminton, dan terbaru saya belajar berenang di usia 50. Saya baru pandai berenang. Okey, jadi alhamdulillah I love sangat-sangat kan dengan nutrisi ya. Ya betul, banyak kasih sayang, banyak sangat ilmu kan, dan very positif. Alhamdulillah, semua tak kenal siapa pun tapi kita macam ada rasa kasih dan sayang kan. Dia walaupun tak kenal sebenarnya tapi rasa macam dah lama kenal sebab darah kita darah hijau kot kan. Darah hijau, masya-Allah. Kita minum nutrisi yang sama. Jadi mungkin itu saja sebab kita pun dah tinggal masa sikit lagi kan. Jadi insya-Allah setiap hari apa Doktor? Isnin? Hari Isnin sampai hari Khamis. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari seminggu. Kita ada kelab ni. Jadi kita ucapkan tahniah kepada tim Coach Aziz Saida, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis bergila-gila memberi manfaat kan. Jadi insya-Allah saya dan pasukan juga akan bersama-sama, insya-Allah kami together kan. Insya-Allah, thank you so much dan terima kasih sekali lagi kepada doktor atas perkongsian pada pagi ini, dan thank you kepada Coach Aziz Saida atas jemputan untuk kami pihak Cikgu Siti Online Coaching untuk bersama-sama dalam kelab kecoh ni. Kecoh bukan sebarang kecoh. Kecoh yang membawa manfaat kepada ramai umat, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti di atas sharing ya. Dan di atas support lah ya, sama-sama kami dalam kelab ni kan, bersama bawa tim lagi, masya-Allah kan. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat menghargainya kan. Dan tak sabar nak dengar sharing daripada Cikgu Siti pula. Insya-Allah. Boleh. Okey, insya-Allah ya. Okey, kita teruskan dengan slide. Okey jadi inilah dia nutrisi kita. Teras kita ada 1, 2, 3 yang kita showkan lah mana kebanyakan yang dapat hasil hari ni tu yang sharing hasil mereka sebab lah ya, sebab tukar sarapan dia kepada sarapan nutrisi kan. Sebab sarapan kita yang biasa tu nasi lemak, roti canai tu ramai dah makan selama berpuluh-puluh tahun dan hasilnya itulah dapat berat badan meningkat, berbagai-bagai penyakit singgah kan. Jadi dan asbab tu kita boleh nampak asbab tukar sarapan tu kesihatan telah bertambah baik kan. Dulu ada masalah, berbagai-bagai masalah kesihatan, sekarang dah hilanglah semua masalah kesihatan tu kan, ataupun sekurang-kurangnya bertambah baiklah, tak hilang sepenuhnya pun bertambah baik. Ubat daripada kalau Pak Syekh tadi asalnya 13 jenis ubat kena makan setiap hari, sekarang dah tinggal 1 saja kan. Jadi itulah dia kan. Jadi yang pertamanya apa dia? Aloe ya. Aloe vera ni dia bagus untuk kesihatan usus lah. Untuk kesihatan usus kita. Di mana usus kita ni kalau tak bersihkan dia dikotor lah. Dikotor macam sinki kat dapur rumah kita tu. Kalau kita tak bersihkan dia, kita masuk minyak, masuk sisa-sisa makanan, lama-lama dia akan berkerak dan kotor kan. Macam itulah juga usus kita, macam-macam kita masuk kan. Makanan berminyak, pewarna dan sebagainya. Kalau tak bersihkan, kita biasanya mandi kan. Mandi kat luar, gosok gigi. Tapi sampai kat situ je lah. Yang lepas-lepas tu tak ada kita buat apa-apa, tak ada kita bersihkan. Jadi lama-kelamaan kita punya usus pun boleh jadi kotor. Jadi dia susah untuk menyerap nutrisi yang kita makan selepas itu kan. Jadi untuk tu kita perlu bersihkan dululah kita punya saluran usus kita untuk mudahkan penyerapan, dan dia juga membantu untuk kita melawaskan pembuangan air kita. Insya-Allah kan, sebab dia ada
memang secara semula jadi Allah Ta'ala jadikan dia bantu melawaskan. Jadi kalau siapa yang ada sembelit tu sangat bagus ya. Sangat bagus ambil aloe vera ni insya-Allah. Dan yang keduanya kita ada tea herbal tea ni dia membantu kita dapat tenaga lah. Biasanya lepas minum tea tu kita akan rasa lebih cergas, badan kita pun berpeluh-peluh. Dia meningkatkan metabolisme badan kita, membakar kalori kita seumpama kita exercise 20 minit. Dan dia juga ada antioksidan ya, sangat membantu untuk awet muda. Macam kita tengok Cikgu Siti tadi kan, umur 51 tapi nampak macam 30. Masya-Allah. Inilah awet muda ya. Kesan sebab banyak ambil tea yang banyak antioksidan ya yang bantu kita awet muda. Antioksidan ni dia melindungi sel kita lah daripada kerosakan kan. Lepas tu ada juga antitoksin dalam ni kan, dia membuang toksin tea ni. Dan sebab itu bila kita ambil tea ni kita biasanya kencing lebih kerap lah untuk buang toksin yang ada dalam badan kita kan. Dan akhir sekali kita ada yang ketiga ni makanan gantian kita. Makanan gantian kita ni semua dah ada dalam ni, dah ada lengkap dan seimbang lah. Masya Allah, mudah disediakan, ada 7 perisa kan, jadi semua dah ada. Dia punya karbohidrat dah ada, protein dah ada, fiber dah ada, vitamin yang badan kita perlu dah ada, mineral pun dah ada kan. Bayangkan dalam shake ni macam kita dah ada 3 biji telur dalam tu, dah ada 2 biji fish, buah-buahan, sayur-sayuran, nasi pun macam nasi pun dah ada, ikan dah ada, sayur buah pun dah ada kan. Jadi senang. Pagi-pagi kita makan semua tu dengan hanya memancuh segelas shake yang tak sampai pun 3 minit kan. Jadi alhamdulillah luar biasa Allah Ta'ala telah mudahkan kita lah untuk sediakan makanan yang tinggi nutrisi dan dia pun rendah kalori, sangat membantu untuk turun berat badan kan. Berbanding kalau contoh makan lemak dah 500 kalori, tapi kalau nutrisi ni baru 100 kalori kan. Jadi that's why dia sangat membantu untuk turunkan berat badan. Walaupun dia bukan ubat kurus, tapi dia adalah makanan minuman kesihatan yang boleh juga membantu kita lebih kurus insya-Allah kan. Right. Jadi sebagai disclaimer lah, macam Cikgu Siti cakap tadi, bukanlah ubat ni yang menyembuhkannya Allah, tapi asbab lah. Dunia ni Allah Ta'ala jadikan dunia asbab. Asbab kita makan makanan baik, kita akan jadi lebih sihat kan. Asbab kita bagi makanan yang buruk, kita dapat kesihatan yang teruk kan. Itu asbab. Sebab dunia ni dunia asbab kan. Jadi tapi yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Sebab ada juga semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Sampai ke penghujung. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir dan stay sampai habis. Saya sekejap lagi saya akan jemput kalau ustaz ada, saya akan jemput ustaz semula untuk membaca penutup. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang baik daripada Allah SWT, yang buruk termaha sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz Soleh. Ustaz Soleh tak ada lah dok. Abang Wan ada? Sekejap ada sekejap. Ada, okey. Apa kan? Aku dah tak nampak ni. Okey, Dr. Zakia. Hai. Hai Kak. Oh, baca doa kah Doktor? Ada Abang Wan. Ustaz Rizwan. Suara. Mana suara? Dengar suara Abang Wan. Oh, dengar. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Ingatkan tak semua. Okey, so tahniah kepada Dr. Zakia. So jom kita sama-sama bacakan doa penutup. Ya, kita bacakan tasbih kafarah dan suratul As ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku mohon keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Dr. Zakia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Coach Wan. Okey. Terima kasih semua yang hadir.